So yang seterusnya adalah SFP, kemahiran SFP. Ini dalam buku teks, tapi dia gambarkan tu sedikit sahaja. Ini saya tak paksa cari pada bahan lain yang saya cuba cari dalam internet yang kemahiran SFP. So ini ada 3 komponen untuk kemahiran SFP yang kita mesti tahu dan kita kena aplikasikan dalam kita punya kehidupan seharian lah. Kalau nak tengok, boleh tengok dalam muka surat muka surat 162. Ini buku teks 162, tapi buku teks dia simple sahaja. Tapi saya cuba explain ataupun saya cuba huraikan ikut saya punya dalam bentuk dialog tu. Fahaman lah yang pertama, kemahiran SFP ialah kebolehan meluahkan perasaan, sama ada marah dan mesra, itu yang pertama lah. Maksudnya kebolehan kita nak meluahkan perasaan kita dekat orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kebolehan untuk meluahkan pegangan dan pendapat secara terbuka, ataupun kita suarakan pendapat kita, ataupun kita nak berselisih pendapat orang lain, itu macam mana kita nak suarakan kita punya pendapat. Itu yang kedua lah, komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah kebolehan mempertahankan hak individu. So maksudnya kita tak menekan orang yang mengambil kesempatan terhadap kita lah. Sebagai contoh, orang nak ajak kita isap rokok kan. So macam mana kita nak mempertahankan hak kita sebagai kita tak nak isap rokok ni contoh kita nak isap, so macam mana kemarin kita ni nak tolak dia secara baik. Itu kebolehan mempertahankan hak individu ataupun hak kita sendiri lah yang seterusnya, so perbezaan tingkah laku agresif, asertif dan pasif ni ada 3 tingkah laku yang nanti biasanya ni kita akan belajar dalam psikologi. Dan apa mungkin dah tak ingat kot ini, saya pun tak ingat, saya search yang baru. So ada 3 jenis. Yang pertama adalah agresif, yang kedua adalah asertif, yang ketiga adalah pasif. So kita tengok dari segi hak untuk tingkah laku yang agresif, hak pertama ialah hak sendiri, itu yang pertama. Tetapi dia ketepikan hak orang lain, itu untuk agresif. Untuk dari segi okey, saya okey, anda tidak okey. Maksudnya aku bagus, engkau tidak bagus lah. Itu berlaku agresif. Kalau sistem menang kalah, saya menang, awak kalah. Awak tak boleh menang, saya saja yang menang. Itu untuk agresif. Yang kedua ialah asertif yang kita bincangkan tadi. Maksudnya dia akan utamakan hak sendiri, tetapi pada masa yang sama dia akan menghormati hak orang lain. Itu untuk asertif. Untuk sistem okey ataupun tidak okey, saya okey, anda pun okey. Maksudnya pendapat saya pun betul, pendapat anda pun betul. Untuk sistem okey. Yang ketiga, sistem menang ataupun kalah. Untuk yang ni, saya menang, anda pun menang. So tak ada siapa yang kalah lah dalam sistem asertif. Maksudnya semua orang betul lah ini untuk asertif. Yang ketiga, pasif. Pasif ni dia ketepikan hak sendiri. Maksudnya tetapi dia mengutamakan hak orang lain. Maksudnya aku tidak okey, aku ni tak bagus, kau bagus, macam tu. So sistem okey tak okey. Itu sistem menang kalah. Saya kalah, anda menang, macam tu. Kalau kita bagi gaduh-gaduh, saya kalah, awak menang. Itu ialah tingkah laku yang pasif. Itu ada 3 kategori Yang seterusnya, tip komunikasi berkesan, Cikgu Ali pun dah sharekan sedikit tadi. Cuma ini saya ambil dalam buku teks, yang dalam buku teks boleh untuk buku teks. Itu surat 163. So dia ada tip berkesan dia A, B, C, D, E, F, G. Ini bukan cendol toya A, B, C bukan. Ini ialah A, B, C, D, E, F, G. So ada 7 huruf kat sini. Kita tengok huruf demi huruf. Itu yang pertama ialah huruf A, accurate. Bahasa Jawa ialah accurate, bahasa kampung ialah tepat. Maksudnya setiap maklumat mestilah betul dan tepat dan dipercayai. Yang itulah untuk komunikasi berkesan. Maksudnya nak sampaikan sesuatu maklumat tu mesti betul, tepat dan dipercayai. Macam contoh, misalkan dalam sistem SMS atau WhatsApp kan, semua berita tersebar dengan cepat lah. So maksudnya ini kita punya sebarkan sebelum kita forward, kita mestikan, kita mesti siasat dulu sebenarnya tu betul ataupun tak betul. Ini untuk accurate dan tepat. Yang kedua ialah B, brief. So ringkas ringkas. Maksudnya setiap maklumat yang kita nak sampaikan tu ringkas, padat dan mudah difahami. Contoh saya buat sekarang ni slideshow kan. Saya tak suka ambil sebiji dalam buku teks sebab dia kalau ni tak apa dalam buku teks PJ, tapi kalau buku teks sejarah, dulu dia semuanya ayat. Gambar sedikit saya. Tapi tengok sekarang ni buku teks pun dah banyak gambar daripada ayat.
sampai saya pun kena tambah cari maklumat tambahan daripada sumber yang lain. Betul Cik Diana? Betul tak? Betul. Cik Diana? Betul? Sebab Betul. kita punya silibus buku teks sejarah tu untuk tidur senang. Ambil buku teks, baca, confirm tidur. Tapi sekarang rasanya dah tak tidur Dalam kot. point form Mungkin lah. lah, Kalau mungkin. sekarang banyak point form. So banyak point form untuk ringkas, padat dan mudah difahami. Sama juga dalam nota kita kan, sebab kita nota PJ pun saya minta awak buat dalam bentuk peta item tu lagi senang supaya nanti nak buat ulang kaji, senang kita nak faham. Untuk C mestilah clear ataupun jelas. Suara, perkataan, alat, gambar, contoh mestilah semua jelas. Macam tadi tak jelas suara saya kan, tak jelas. Jadi itu saya minta maaf lah itu mungkin tak berkesan sebenarnya sebab ada masalah teknikal tak berkesan lah so itu masalah teknikal saya cuba tambah dah dari semasa ke semasa. Yang seterusnya untuk huruf tak keluar. Untuk huruf D do direct, direct ataupun dalam bahasa Melayu adalah secara langsung. Ciri tepat, direct to the point, tidak berbelit-belit. Contoh kita nak sampaikan sesuatu, ni untuk komunikasi berkesan ataupun kalau orang dulu-dulu Cik Diana, contoh dia nak pergi merisik anak dara orang dan sebagainya, dia guna pantun, betul tak Cik Diana? Dia akan berbunga-bunga dulu kan, so tu tak direct. So untuk berkesan, lebih berkesan, aku datang sini, aku nak pindah anak kau, ni contoh lah. Tapi kita orang Melayu kan kaya dengan adat dan istiadat kan, so yang tu kita tak boleh fikirkan lah. Tapi untuk aspek lain ataupun majlis lain ataupun program yang lain, kita mesti sampaikan mesej kita secara tepat dan to the point, tidak berbelit-belit. Bercontoh, kalau murid sekolah kalau buat kesalahan, SSDM tu jelas. Kalau buat salah lagi, rotan tu jelas. Itu direct to the point. Maksudnya taklah nanti saya ambil kayu, saya pergi cari kayu, nanti saya hire, tu tidak direct ataupun tidak tepat. Tepat lah, nanti saya rotan tu dah. Maksudnya semua orang tahu rotan. Tu tepat lah. Untuk yang seterusnya ialah easy. Kaedah penyampaian mesti mudah dan tidak mengelirukan. Okay, contoh yang inilah sebab tu saya buat PowerPoint. Kalau tak nanti akan susah nak kita nak faham ataupun apa yang saya nak sampaikan tu tak sampai dekat murid-murid kita. Okay, untuk huruf yang seterusnya ialah fast ataupun lancar. Okay, penyampaian lancar, tidak tersekat-sekat, tutur kata dan bahasa. Ini saya tak mahir sangat. Yang mahir adalah Cikgu Halim, itu mahir lah. Terus saya jemput dia lancar je kan. Saya ni tersekat-sekat. Cara berbeza. Masih lagi penyampaian lancar, lancar, tidak tersekat-sekat. Itu Cikgu Halim lah. So nak belajar lagi macam mana lancarkan kita punya komunikasi, boleh belajar dengan Cikgu Halim ataupun Puan Aini, kita punya guru bimbingan dan counseling. Dan yang terakhir rasanya good taste. Bukan makanan Inilah sedap didengar. Taste ni sebenarnya rasa. Tapi bila kita tahu dalam bahasa komunikasi, dia ialah sedap didengar. So apakah yang dikatakan bahasa yang sedap didengar? Yang pertama ialah bahasa yang baik, yang kedua sopan dan sedap didengar, dan yang ketiga ini ialah akan mengutuk ataupun memperbodohkan audiens. Maksudnya contoh kita bagi ucapan dekat pentas, nak bagi ni kau bodoh, ni tak boleh sebenarnya. Betul tak Cik Diana? Betul. Cik Diana? Betul. Ya, masih lagi ada lagi satu slide Cik Diana. Okay. So kepentingan komunikasi berkesan. Okay, kepentingan. Ada empat kepentingan dia. Yang pertama ialah dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ini biasalah kita ada masalah dengan seseorang. So kalau kita ada komunikasi yang berkesan, setiap masalah yang dihadapi itu boleh diatasi ataupun kita dapat cari satu jalan penyelesaian yang memenangkan dua-dua pihak lah. Kita menang, dia pemenang. Macam saja imarat sikit. Yang kedua, dapat memupuk kepercayaan antara satu sama lain. Yang ketiga, dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat. Dan yang keempat, dapat mengelak daripada berlaku konflik atau pertelagahan, sebab daripada mesej yang kita nak sampaikan tu dia tak berlaku salah faham. Sebab kalau contoh intonasi kita pun dah berbeza Kalau orang Kelantan tu dia punya kucing tu lain punya maksud. Kalau Kelantan lah, kalau orang Jawa kat sini tak pastilah dia punya kata apa. Kucing
ataupun tumpat dengan tupat. Ni lain. Oh. Tupat tu ialah nama, kalau ni Kelantan sikitnya apa kawasan Cik Dana. Kalau tupat tu ialah makanan. Ketupat. Kalau tumpat ada tempat. Oh. Kalau orang Kelantan boleh tanya kat tepi. Apa beza tupat dengan tumpat? So dia berbeza. Dia ada macam apa? Kalau dalam pendidikan Islam dia ada tanwin kat situ. Tumpat. Tanwin kat situ. So dah itu kata yang sama. Ejaan yang sama lah. Kalau ada bentuk ejaan yang sama tapi beri maksud lain. Tapi kita sampaikan tu apa yang kita nak sampaikan. Kata apa. Boleh Cik Diana? Okay. Kita masuk ke Q&A Cik Diana. Sebelum tu kita baca komen dulu Cik Diana. Saya pinkan dulu 3 komen. Dah banyak komen ni. Sharina Samrin. Lagi cikgu? Oh, seronok buat aktiviti. Macam komen ni sekejap. Cikgu Yadi tu siapa? Tadi tu saya. Nur Alisa Nadirah ni kan. Tu lagi saya sebab technical lah. Sebab kita gunakan wifi sekolah kan Cik Diana kan. So, kalau kat rumah tu laju sebab saya guna wifi. Boleh dengan cikgu Muhammad Sazwan. Kak nanti kalau ingatkan saya Emilita ni apa tadi Hanif kan? Yang lain jika ada apa-apa soalan berkenaan dengan perhubungan atau komunikasi boleh tanya mengikut pengalaman awak sendirilah. Sebab ni satu topik yang penting perhubungan ni. Satu perkara yang perlu awak pelajari. Cara berhubung atau komunikasi dengan orang lain. Saya dah menyerah kalah dia macam tadi kak. Dia patah perkataan berilmu demi masa depan. Bagus cikgu atau lagi cikgu ni tak ada dah. Yang tu je dua soalan je saya kena hari ni. So ada soalan boleh letak soalan Q&A. Yep. Boleh tanya macam mana punya pesan yang saya boleh jawab, saya boleh jawab. Kalau Cik Dana nak jawab boleh. Sebab ni lah, bagi saya lebih suka berkongsi daripada pengalaman saya sendiri lah. Sebab komunikasi ni bukan semua orang boleh kuasai dengan betul. Sebagai contoh macam mana kita nak suarakan kita punya pendapat, kita tak sokong dia. Saya share sikit. Cik Dana boleh share? Yang lain pun boleh kot. Sebagai contoh, kita nak tegur, kita kan dalam taman perumahan kan. So macam mana kita nak tegur anak jiran kita 5 minit depan. So yang tu dah kemarin komunikasi untuk kemarin sepi. Kita tegur tapi pada masa yang sama dia dapat terima teguran kita. Sebab kadang-kadang kalau kita tegur cara yang kurang tepat, kadang-kadang orang tu mengerti balik kat kita. Apa ni? Sebab dia gunakan agresif. Aku okey, engkau tak okey. Itu agresif kita dah bincang tadi kan. Itu kemarin sepi lah. Sebab tu kita pentingnya komunikasi ni. Ataupun dia pasif. Kebanyakan pelajar kita ni dia pasif. Cik Diana sebagai contoh, aku bagi engkau dululah belajar. Aku biar dulu. Itu pasif sebenarnya sebab kita lebih kepada orang dulu. Engkau dulu. Kalau jadi imam tu Cik Dana lelaki, dia tolak. Kau dulu lah macam tu lah kalau lelaki. Kau lah imam, kau lah azan, kalau pak-pak macam tu lah. Kalau yang lain-lain tu, aku dulu. Kalau makanan tu, aku dulu. Maksudnya yang tu agresif. Dia terbalik dengan setengah tempat, dia agresif, setengah tempat dia pasif. Sebenarnya untuk komunikasi yang berkesan di sini kita perlukan 3 tadi. Tapi pada tempat dan masa yang sesuai lah. Sebagai contoh kalau kita sebagai seorang ketua kan, kita nak jadi ketua darjah ataupun ketua kelas ataupun murid. Ini pun kalau ada pengawas dalam ni, satu sikit lah. Sebenarnya kita perlukan satu bengkel khas untuk komunikasi berkesan dan pengawas sebenarnya. Sebab cara kita tegur murid yang buat salah tu pun melibatkan komunikasi kan, sebenarnya kan. Kita nak tegur orang tu tak sembahyang. So macam mana kita tegur? Oi, kau tak sembahyang masuk neraka. Itu macam cikgu Len cakap tadi lah. Kita tak boleh tegur orang secara direct terus. Nanti dia akan rasa malu, dia akan macam rasa nak menjatuhkan maruah dia, dia akan rasa macam orang ni biasa dia akan ada defensif dia. Maksudnya engkau pun tak betul nak tegur aku. Dia akan rasa macam tu. Dari segi komunikasi antara kita nak tegur orang antara kelas dengan murid biasa ataupun pengawas dengan murid-murid yang lain lah ya. Ada soalan tak? Boleh letak di ruangan komen.
Ya, Kalau jangan nak tengok kami tanya, je kat tanya. situ. Tu orang kredit je tu. Ha, Dalam minggu pada depan lah. saya, Tanyalah sekolah betul, betul ke nak buka. pada saya Tanya ni soalan ni pun topik tak yang ada masalah. penting topik yang sangat penting sebab Ya. dalam kehidupan ni, dalam Hmm. perhubungan, komunikasi paling penting. Sebab awak akan berjumpa dengan pelbagai jenis orang. Tadi kita dah sebut dah yang positif, yang pasif, yang agresif. Dengan perhubungan atau komunikasi yang betul sahaja, kita boleh kenal seseorang tu. Tak kira dengan siapa Betul. pun. Ya. Kalau macam uh, awak tengok diri kawan-kawan awak, ada yang lemah lembut, ada yang Hmm. kasar, tegur padahal sama je. Saya cakap dia nak Sama. tegur kita macam hai, itu orang yang biasa. Ada yang cakap woi, padahal perkaranya sama je, dia nak menegur kita. Tapi kalau dengan ada komunikasi yang baik, kita kenal dia, kita tahulah kenapa dia uh, macam tu. Ya. Betul. Come on, Sebab cepat kita nak sedikit tahu, diri. seseorang macam cara dia bercakap dan sebagainya, mungkin Hmm. sejak lahir dia macam tu kan, kita ada cikgu dia share sikit lagi, share lagi ya. Hmm. Saya lama dulu dia suka cakap tu, fikir-fikir walaupun dengan budak kan, tapi memang cara dia macam tu. Ada Ya. orang yang dia macam tu kata, oi pergi sini, pergi, tu yang cara dia cakap ni, dia macam tu. Hmm. So macam mana kita nak berdepan dengan orang macam ni? Adakah kita pun jadi agresif? Kalau agresif dengan agresif, dia macam harimau bertemu dengan harimau juga, habis lah. Okay, so kalau harimau, ada side effect. Kalau harimau, kita jadi apa? Mungkin kita boleh jadi gajah? Mungkin lah, mungkin. Sebab tu kita punya kemahiran komunikasi. Supaya orang tak salah anggap kita lah. Kadang-kadang kita punya komunikasi dalam masa pun kan boleh disalah tafsir kan. Contoh cikgu masuk kelas. Tu ialah dalam nada yang baik lah ataupun asertif. Maksudnya kita faham dia minta kita masuk kelas sebenarnya. Tapi kalau kita baca tu dalam nada yang agresif, cikgu masuk kelas. Itu maksudnya pengikut dia marah aku sebenarnya. Contoh. Sama juga dengan budak kan. Contoh kawan nak pergi berat kantin nanti kan. Nanti kan buka sekolah kan. Saya ni fikir juga macam mana dia punya SOP dekat kantin. Kita nak jaga kan. Kita nak guna bahasa yang cantik, asertif, beratur elok-elok kan. Tapi kalau ramai sangat kan rasanya beratur elok-elok macam tu lah, macam tengking sikit lah maksudnya kan, kita marah lah. Itu untuk kemahiran kita berkomunikasi dengan murid tu macam mana. Ada kata kita perlukan asertif, kita buat asertif. Kalau nak menyentuh jiwa ni, kita gunakan dalam tone ataupun nada yang pelan sikit lah baru tersentuh. Itu kaunselor tu hebat lah, kaunselor tak hebat. Kalau saya ni tak kurang hebat kan. Saya suka tengok keadaan lah. Kalau saya marah-marah, kalau okey. Ada soalan tak? Nampaknya semua Ada soalan tak? Frik je lah. sambil makan kuaci ni. Tanyalah. Saya takut cikgu dah minum ke belum, sekolah betul ke buka, cuba tanya. Hari tu beria tanya cikgu bila nak buka sekolah, bila buka sekolah. Klik-klik je kerja sekolah. Saya tanyalah kerja sekolah dah siap belum? Ada soalan saya tanya. Tak data. Saya dah bagi satu folio Cik Diana, kita ulas balik Cik Diana sebelum kita buka sekolah nanti. Kerja-kerja yang perlu diorang siapkan untuk subjek PKPK yang pertama. Cik Diana dah bagi folio tentang COVID-19 kan. Itu tempoh masa saya rasa lebih pada 2 minggu lah kita bagi kan. Untuk first tugasan yang kedua, saya dah bagi untuk live saya yang pertama